Kita nak terus dengan perkembangan isu air, di mana isu air adalah antara masalah yang masih belum berkesudahan walaupun kita sepatutnya memasuki status negara maju. Di Kelantan sahaja, keupayaan bekalan air yang disediakan kerajaan sehingga kini dilihat belum cukup meyakinkan kerana sering kali terganggu dengan pelbagai masalah. Masalah itu barangkali menjadi isu biasa dan bersifat di luar jangka di mana-mana negeri sekalipun sebelum tindakan susulan untuk memperbaiki keadaan diambil oleh pihak bertanggungjawab. Bagi sebahagian penduduk di Kelantan, mengekalkan perigi di kediaman masing-masing adalah langkah berjaga-jaga sekiranya bekalan air yang disediakan Air Kelantan Sendirian Berhad mengalami masalah. Dan kami akan mendapatkan pakar kejuruteraan kimia dan kelestarian UMS Profesor Insinyur Dr. Salam Sarbatli bagi mengulas perkara ini. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Sazwani ya. Prof, berkenaan isu air terawat di Kelantan ini, isu terputus bekalan dan sampai ada yang bergantung sumber air bawah tanah seperti perigi ini, menurut pandangan Prof, sebenarnya pengurusan air dengan berkesan untuk kawasan pedalaman dan bandar ini bagaimana Prof? Ya, berbalik kepada sistem pengurusan air ya, kita tahu bahawa dalam sistem pengairan atau bekalan air dia sepatutnya kita bahagikan kepada dua. Satu dipanggil secara berpusat, yang mana dia dibekalkan oleh loji-loji dan sebahagian lagi adalah secara terpencil, iaitu secara bersendiri menggunakan perigi. Dan kedua-duanya sepatutnya diurus dengan baik. Ya, isu utama di sini kalau saya lihat di Kelantan walaupun sudah dikatakan lebih daripada 30 tahun dan dijangka hanya akan selesai sekitar tahun 2030 dan ini terlalu lama. Dan isu utama dari sini adalah selain daripada bekalan air bersih itu sendiri daripada kawasan aliran sungai dan embangan dan loji-loji yang membekalkan, isu utama adalah sistem agihan itu sendiri. Walaupun loji-loji telah ditambah baik, dia difahamkan ada sebahagiannya telah ditambah baik, tapi isu utama adalah sistem perpaipan itu sendiri atau distribution system, yang mana terdapat kemungkinan penyambungan-penyambungan lama, pipe-pipe itu sendiri sudah lama, dan ia akan berlakunya kebocoran-kebocoran di sepanjang pipe. Apalagi apabila kita ingin meningkatkan kapasiti bekalan air. Kita tahu populasi masyarakat semakin meningkat, jadi dengan peningkatan masyarakat sudah semestinya tekanan atau bekalan air akan ditambahkan sedangkan saluran pipe itu sendiri tidak mampu untuk bertahan dari segi tekanan yang diberikan untuk membekalkan bekalan air yang cukup kepada masyarakat setempat. Jadi itu adalah isu utama dia, isu pengagihan. Ya. Prof, adakah Prof setuju untuk penggunaan air bawah tanah ini? Kerana kita mungkin nak tahu juga apa kebaikan dia atau sebenarnya memang dah tak ada cara lain untuk sehinggalah memaksa penggunaan air bawah tanah ini? Ya, penggunaan air bawah tanah ini kalau kita lihat di Kelantan adalah antara negeri yang tertinggi dari segi penggunaan bekalan air bawah tanah. Cuma isunya bekalan air bawah tanah ini kalau kita lihat, kalau mengikut geoscience, sekiranya dia terletak di bawah 20 meter, dia sudah dikira sebagai mineral ataupun air mineral. Dan ini perlu mendapatkan kelulusan-kelulusan badan-badan tertentu, atau badan-badan kerajaan yang beri kelulusan pengambilan air bawah tanah. Tapi kebanyakan masyarakat dia hanya mengorek sekitar dalam 20 kaki dan 30 kaki menggunakan perigi. Dan isu paling kritikal adalah di Kelantan, banyak membaca juga artikel-artikel yang ditulis adalah isu heavy metals atau bahan-bahan logam berat yang mana boleh mendatangkan kepada isu kesihatan. Dan ini perlu dilihat. Dan sepatutnya pihak kerajaan perlu memikirkan bagaimana sistem terpencil atau rawatan terpencil yang mampu untuk merawat dan membekalkan kepada sebahagian penduduk kampung dalam satu kawasan-kawasan tertentu bagi mengelakkan penduduk-penduduk kampung terdedah kepada kesan jangka panjang, khususnya apabila konsumsi terhadap bahan-bahan toksik termasuklah heavy metals. Itu adalah isu utama dia. Jadi pada pandangan Prof, apakah langkah terbaik untuk menangani isu-isu ini terutamanya dalam jangka pendek ketika ini? Dalam jangka pendek sebenarnya apa yang perlu dilakukan adalah oleh pihak kerajaan adalah untuk pertama sekali kena membuat assessment atau penilaian setiap bekalan-bekalan air atau perigi-perigi yang yang ada bagi setiap penduduk-penduduk satu kawasan dari segi kandungan mineral atau kandungan mineral yang terkandung di dalam air tersebut. Jadi dari sana kita boleh menilai sama ada kita perlu mencari sumber baharu untuk dibekalkan kepada orang kampung atau sebaliknya.
penilaian awal itu adalah amat penting dan ini juga akan memastikan bahawa kesihatan dan keselamatan setiap penduduk terjamin. Pada masa yang sama, bekalan air boleh dibekalkan dalam tempoh sebelum siapnya sistem perpaipan yang dijangka hanya akan siap dalam tahun 2030 akan datang. Prof, sebelum kita berpisah, Kementerian Alam Sekitar dan Air juga menjangkakan masalah bekalan air terawat untuk Kelantan hanya dapat diselesaikan dalam tempoh yang agak lama iaitu pada tahun 2025, 4 tahun dari sekarang. Pada pandangan Prof, adakah ia boleh dilaksanakan sebelum tahun itu? Ya, kita tahu bahawa sistem perpaipan Kelantan yang perlu ditukar dan ditambah baik begitu banyak. Saya dengar dan saya dapati juga laporan-laporan mengatakan bahawa jaraknya sehingga mencecah 3,000 ke 4,000 kilometer. Dan jarak ini adalah terlalu jauh. Dan isu NRW atau kehilangan air terlalu tinggi. Jadi kalau kita melihat dalam tempoh 4 atau 5 tahun, kemungkinan boleh dilaksanakan, tapi dia memerlukan satu perbelanjaan yang besar. Dalam setiap tahun perlu diberikan untuk memastikan bahawa kerja-kerja pemasangan paip dan penambahbaikan sistem pengagihan dilakukan dengan baik. Pengagihan ini bukan sahaja setakat menggantikan paip-paip yang baru, tapi juga penyambungan. Okey, baik. Terima kasih Profesor. Itu tadi pakar kejuruteraan kimia dan kelestarian UMS, Profesor Insinyur Dr. Salam Sabatli bagi mengulas isu air terawat di Kelantan.